Untuk laporan dari Sabah, kita terus saja bersama Nur Hazimah Radik di sana. Silakan Hazimah. Terima kasih Miza Yusni di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pemimpin sayap Parti Warisan Sabah Warisan perlu mengamalkan persaingan secara sihat bagi membolehkan parti terus kekal dan bertahan lama. Pada masa sama, Naib Presiden Parti Warisan Sabah Warisan, Datuk Haji Jaujan Sambakung menyeru setiap ahli agar bijak memilih pemimpin yang boleh bekerja setia dan sentiasa mengutamakan kepentingan parti. Datuk Haji Jaujan turut mengingatkan sayap Parti Warisan terdiri daripada wanita, wira dan wirawati agar tidak menjadikan pemilihan pimpinan parti berkenaan sebagai punca melemahkan parti. Ini kerana perpecahan yang timbul berikutan ketidakpuasan hati akan menyebabkan parti menjadi lemah. Beliau menyatakan demikian selepas merasmikan mesyuarat pemilihan wanita, wira dan wirawati warisan peringkat bahagian sempurna di Semporna. Turut hadir Ahli Dewan Undangan Negeri Bugaya Datin Manis Muka Muhammad Dara. Sebanyak RM500 juta disediakan kerajaan menerusi tabung khas pelancongan di bawah dana Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEK untuk individu yang ingin mengusahakan inap desa atau pusat pelancongan atas air. Menterinya Datuk Muhammadin Ketapi berkata dana yang disalurkan menerusi SME Bank itu boleh dipinjam dengan syarat memiliki cagaran. Tambahnya, selain itu kerajaan juga akan memberi subsidi sebanyak 2% kepada para peminjam yang mengusahakan pusat pelancongan tersebut. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas program Dialog Hala 7 Pembangunan Pelancongan Parlimen Silam di Lahad Datu. Dalam pada itu, Datuk Muhammadin berkata jumlah pelancong ke Sabah menunjukkan peningkatan ketara sepanjang bulan Januari lepas berbanding bulan yang sama pada tahun sebelumnya, sekaligus menampakkan perkembangan positif kepada potensi pelancongan negeri tahun ini. Sebanyak 81 jalan luar bandar JALB akan dibina Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB melibatkan peruntukan sejumlah RM316.9 juta tahun ini. Daripada jumlah itu, sebanyak 30 jalan luar bandar sedang dalam pembinaan manakala selebihnya masih dalam pelbagai peringkat pelaksanaan. Menurut Menterinya Datuk Seri Rina Harun, sebanyak 3 projek JALB telah siap, antaranya Jalan Ansip Dalit Kahaba Keningau melibatkan jalan sepanjang 43 km dengan kos RM197.8 juta dan sebuah jambatan untuk kemudahan 5,000 penduduk di 11 buah kampung. Sementara Jalan Nibang Pitas melibatkan jalan sepanjang 18.5 km dan 2 buah jambatan dengan kos RM98.4 juta, manakala Jalan Rosok Ginapas Kota Belud diperuntuk RM10 juta melibatkan jalan sepanjang 3 km. Bagi projek Jalan Perhubungan Desa JPD, sebanyak 50 projek JPD dikenal pasti untuk pelaksanaan peringkat pertama tahun ini melibatkan peruntukan sejumlah RM10 juta dan dijangka siap pada Jun ini. 5 projek tu dah lulus untuk tahun ini. Semua daerah? Semua daerah. Ya, semua daerah di Sabah. Jadi projek-projek ini telah pun bukan saja baru nak dikenal pasti, telah pun dibuat siasatan, telah pun diluluskan hanya untuk pelaksanaannya saja. Sementara program ameniti sosial PAMS, sebanyak 44 PAMS dikenal pasti untuk kerja-kerja menaik taraf, membaik pulih masjid dan surau, Dewan Serbaguna, jambatan dan sistem peperitan di kawasan luar bandar melibatkan peruntukan sejumlah RM6.47 juta. Datuk Seri Rina menyatakan demikian dalam sidang media sempena lawatan kerja di Tabika Kemas Kampung Limbanak Penampang. Beliau turut mengadakan lawatan di Kampung Kandazon Penampang dan menyerahkan sumbangan serta keperluan harian kepada pemilik rumah program Perumahan Rakyat Termiskin PPRT 2018, Edith Sofrenita Biajin. Menurut Edith, sebelum ini beliau bersama 6 ahli keluarga lain terpaksa tinggal di rumah usang yang didiami sejak kecil sebelum dirobohkan untuk dibina semula pada Mac 2018 dan siap sepenuhnya pada Jun 2018. Keadaan rumah saya sebelum ini sangat unsang lah. Boleh dikatakan antara rumah-rumah di sini, rumah saya yang paling tidak bagus. Dan kalau orang tengok dia tinggal mau rubuh lagi lah. Jelas Edith mendiang ibunya pernah memohon sebanyak 6 kali, manakala beliau sendiri memohon sebanyak 4 kali sebelum permohonan PPRT diluluskan.
Kerajaan Persekutuan dan Negeri akan terus bekerjasama dalam menambah baik sistem jawatankuasa pengurusan warga asing di Sabah dengan mengkaji semula polisi dalam jawatankuasa berkenaan bagi menangani isu warga asing di Sabah. Menurut Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Muhammad Aziz Jaman, masalah warga asing bukan perkara baru tetapi merupakan isu yang sekian lama menjadi perhatian kerajaan, khususnya melibatkan kanak-kanak tanpa kewarganegaraan di seluruh negara. Jawatankuasa ini kita akan bincangkan tentang polisi-polisi dan juga yang polisi-polisi ataupun SOP-SOP yang akan kita putuskan nanti untuk memastikan isu-isu tentang isu dokumen stateless. Jadi kita akan tengok SOP baru ini dan kita akan umumkan nanti. Datuk Muhammad Aziz ditemui media selepas merasmikan Mesyuarat Agung Tahunan Parti Warisan Sabah bahagian Sepanggar di Kota Kinabalu. Berucap dalam majlis ini, Datuk Muhammad Aziz yang juga Ketua Warisan bahagian Sepanggar yang menang tanpa bertanding jawatan berkenaan berangkap Ketua Wira Warisan Negeri menyuruh seluruh kepimpinan dan ahli parti bahagian Sepanggar mengubah lanskap mendekati rakyat dengan turun padang selaras dengan hala tuju parti. Mengulas kemasukan Parti Pribumi Bersatu Malaysia di Sabah, beliau menyifatkan ia proses demokrasi yang biasa berlaku di negara ini dan bekerjasama membangun rakyat walaupun berbeza fahaman politik. Lebih 300 perwakilan Parti Warisan Sepanggar mewakili 62 cawangan menghadiri mesyuarat berkenaan. Depo Simpanan Keperluan Bangsa Bencana yang pertama di negeri ini dijangka siap Oktober depan. Projek di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Sabah itu kini sedang dalam pembinaan di Sembulan, Kota Kinabalu. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Dr. Roslena Lasmi, fasiliti berkenaan yang mula dibina pada 13 Disember 2017 bertindak sebagai simpanan keperluan bencana seperti kit bantuan banjir, kebakaran dan gempa bumi selain mampu menampung sehingga 500 orang. Itu yang pertama yang kita buat. Selain daripada itu, kita ada apa yang kita panggil pangkalan hadapan mini depo. Yang itu yang besarlah, sedang dibina, insya-Allah akan siap tahun ini. Beliau ditemui pemberita RTM sempena lawatan rasminya ke Desa Bina Diri dan program kerjasama Universiti bersama Komuniti Malaysia Book of Records di Manggatal, Kota Kinabalu. Mengenai program ini, para penghuni dan kaki tangan institusi berkenaan serta pelajar Universiti Teknologi Mara UiTM berjaya mencipta rekod mural tapak tangan terbanyak secara serentak di seluruh negara dengan menghasilkan sekurang-kurangnya 100,000 tapak tangan. Pelbagai bentuk dan warna catatan menghiasi dinding mural Desa Bina Diri berkenaan menerusi program University Community Engagement Malaysia Book of Records anjuran bersama JKM dan UiTM. Sekian berita dari Sabah petang ini. Teruskan bersama Miza Yusni di Angkasa Puri. Silakan.